Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam muhibah. Secara langsung kami bawakan kepada anda dari Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin untuk upacara pembukaan saingan kuda lasak dunia untuk tahun 2008. Assalamualaikum sekali lagi. Terima kasih kepada anda yang memilih RTM 1 pada ketika ini untuk mengikuti satu lagi catatan sejarah, satu lagi lembaran sejarah baru buat pentas sukan Terengganu dan Malaysia khususnya. Kerana sebelum ini, stadium Sultan Mizan Zainal Abidin telah menjadi lokasi pertama upacara pembukaan adalah pada Sukma yang lalu dan selepas itu digunakan pada saingan bola sepak tempatan dan kini menutup tirai, seolah-olah menutup tirai 2008 dengan penuh warna-warni stadium yang baru dibina untuk sempena Sukma 2008. Jadi seluruh peminat-peminat equestrian tanah air malahan di seluruh dunia akan memberikan tumpuan kepada Malaysia khususnya dan juga Terengganu yang nyata kaya dengan produk-produk pelancongan dan nyata juga sukan pelancongan kini menjadi medium penting untuk memasarkan ataupun meletakkan nama negeri Terengganu di persada sukan pelancongan dunia. Jadi beginilah antara reaksi ataupun sebahagian peminat-peminat dan juga kebanyakan pegawai-pegawai pasukan yang mengambil bahagian, pegawai-pegawai dari Australia maupun dari negara-negara lain turut berada di stadium yang hanya menunggu detik untuk disempurnakan upacara pembukaan yang akan disempurnakan oleh Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin lebih kurang jam 9 malam nanti. Sambil para penonton turut dihiburkan dengan barisan artis-artis terkenal. Antaranya pada ketika ini adalah Mila di samping Mawi Ramli Sarip dan sebelum itu Ameng Spring, anak jati Terengganu turut melakukan persembahan untuk tatapan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin yang nyata telah pun penuh untuk ketika ini walaupun pada awalnya di satu ketika agak perlahan dengan kehadiran penonton-penonton namun menghampiri jam 9 malam ini untuk upacara pembukaan segalanya telah diterjemahkan dengan sokongan seluruh rakyat Terengganu untuk menyaksikan satu lagi catatan sejarah yang seperti saya katakan sebentar tadi. Dan bersama saya pada malam ini, sebelum kita mengikuti upacara pembukaan yang akan disempurnakan sebentar lagi, adalah Puan Azrin selaku pengurus kejohanan yang terlibat secara langsung untuk memastikan kejohanan kali ini berada dalam kondisi yang terbaik untuk dilaksanakan. Jadi Assalamualaikum, terima kasih Puan Azrin. Jadi boleh Puan Azrin terangkan sedikit setakat ini selepas kesemua pelumba dan juga kuda-kuda telah tiba di Terengganu, bagaimana persiapan setakat ini? Persiapan sekarang ini sudah 100% siap. So boleh kira kita all systems go sekarang. Malam ini merupakan upacara perasmian dan kami harapkan semua akan berjalan lancar insya-Allah. Adakah ada perancangan-perancangan tertentu mungkin sebagai penganjur akan ada insiden-insiden yang tidak ingin berlaku, itu tidak dapat dinafikan. Namun setakat ini semuanya berjalan lancar seperti yang Puan Azrin katakan. Jadi bagaimana dengan keadaan di tempat lokasi yang akan berlangsungnya pertandingan di Lembah Bidung? Bagaimana perancangan setakat ini? Saya dapat saksikan pada tengah hari tadi bahawa persiapan terakhir kini giat dijalankan. Ya, memang betul. Kami telah banyak membuat rehearsal. Kalau sebarang apa yang tidak diingini berlaku, kami tetap juga bersedia dengan sokongan dari pihak tentera, dari pihak polis dan pihak bomba. InsyaAllah kami bersedia untuk menangani apa-apa masalah yang akan datang. Okey, Puan Azrin, apa istimewanya WBC untuk kali ini? Istimewanya, pastinya ia pertama kali di negara tropika dan di negara Terengganu yang begitu indahnya sekali. Semua peserta-peserta sangat excited sangat akan memulakan acara ini sebab pertama kali dalam keadaan tropika dan dia berjalan masa mata malam. Jadi challenge dia lebih tinggi daripada yang selalunya. 13 jam yang perlu dilalui sesuatu yang sukar. Namun pada hemat Puan Azrin yang nyata berpengalaman dalam bidang ini, bagaimana Puan Azrin melihat kuda itu di sini dengan keadaan tropika yang nyata berbeza sebelum ini? Ya, sebab tu kuda sampai 3 minggu sebelum untuk menyesuaikan diri dengan klima kita, menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca kita dan juga menyesuaikan diri dengan trek-trek kita. Saya rasa kuda-kuda sekarang sedang memang bersedia untuk menghadapi cabaran itu. Baik, sambil itu mungkin kita dapat tinjau seketika di keadaan di seluruh stadium di mana pada ketika ini dengan iringan lagu
penyokong pada anda ketika anda saksikan adalah penyokong dari pasukan atau dari negara Perancis yang berada di tempat duduk stadium pada ketika ini, dan yang nyata di luar stadium pada ketika ini juga masih lagi ada penonton-penonton yang masih lagi menunggu untuk memasuki stadium untuk mengikuti upacara pembukaan yang penuh gilang gemilang, yang penuh dengan ciri-ciri tradisional sambil penyanyi yang sudah tentu menjadi kebanggaan pada rakyat Terengganu, iaitu Salim dan juga Aming telah pun mempersembahkan ataupun lagu nyanyiannya sebentar tadi untuk sama-sama diikuti untuk upacara pembukaan ini. Di samping itu, selain daripada artis-artis tempatan, yang menariknya kejohanan ataupun upacara pembukaan kali ini adalah pertunjukan kuda secara akrobatik yang nyata akan membuatkan para penonton terpukau dan akan terus diingati sehingga bila-bila, kerana semalam pada upacara rehearsal yang telah dilakukan, ia nyata meninggalkan impak yang cukup besar kepada para penonton yang sempat menyaksikan upacara rehearsal yang telah dijalankan semalam. Itu kelainan, itu sebenarnya yang dijanjikan oleh pihak penganjur untuk WEC 2008. Jadi sebelum itu, kebanyakan petugas-petugas media telah pun dibawa untuk meninjau keadaan trek laluan yang akan dilalui hampir 13 jam yang akan dilalui oleh para pelumba. Jadi kita saksikan rakaman yang setelah sempat kami lakukan. Merupakan kebanggaan rakyat Terengganu kerana di sinilah terletaknya lokasi yang akan dilalui oleh para penunggang dengan 133 pelumba secara keseluruhannya dari 32 buah negara yang akan melalui trek ini hampir 13 jam. Dan lebih menarik lagi, pada setiap kilometer akan dilalui dengan penuh mencabar, di samping pemeriksaan ke atas kuda-kuda yang akan dilakukan pada setiap 50 minit ataupun 60 minit perlumbaan, dan ianya merangkupi pelbagai pemeriksaan lanjut sama ada ia mampu diteruskan ataupun tidak perjalanan kuda itu untuk mengakhiri saingan cabaran kuda lasak 2008. Pihak veterina juga dipahamkan telah pun bersedia sepenuhnya untuk berdepan dengan situasi-situasi yang tidak diingini, khususnya membabitkan kuda-kuda. Bagi Malaysia, kehadiran Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin pasti akan menyuntik semangat untuk melakukan yang terbaik di bumi sendiri, di bumi Terengganu, Darul Iman, untuk kejohanan edisi kali ini. Bermula pada tahun 1986 di Lazio, Itali, di mana pemenang pertamanya adalah peserta dari Amerika Syarikat. Penyertaan dari kalangan peserta-peserta meningkat dari tahun ke tahun. Namun yang lebih menariknya adalah kebanjiran peserta-peserta wanita pada setiap tahun meningkat, dan ini nyata akan meninggalkan kesan atau akan memberikan cabaran pada pihak lelaki yang nyata juga akan memberikan saingan yang lebih menarik, yang lebih menakjub untuk saingan kali ini. Di samping itu sebenarnya, kuda-kuda ini juga akan dibawa melalui laluan yang cukup menarik, cukup indah, iaitu di sekitar pesisiran pantai di Lembah Bidung ini. Seperti mana kita ketahui, Terengganu dan juga pelancongan sukar dipisahkan. Terengganu dan juga aset-aset bernilainya sukar diterjemahkan, kerana Terengganu adalah medium penting, medium pelancongan negara. Di samping pantai Tasik Kenyir umpamanya, Pulau Perhentian, Pulau Kapas, banyak lagi pulau-pulau yang kini telah pun menjadi menambat hati para pelancong di dalam maupun luar negara. Jadi begitulah laluan-laluan yang akan dilalui oleh pelumba dan juga kuda masing-masing. Bagi Malaysia, 12 pelumba yang diamanahkan untuk membawa cabaran kali ini nyata akan menggunakan kelebihan beraksi di keadaan cuaca tropika yang nyata memberi kelebihan buat iklim negara. Perancis antara negara-negara dominan yang seringkali berada di podium kemenangan untuk kejohanan-kejohanan sebelum ini, bermula pada tahun 1986 sehinggalah pada tahun lalu pada kejohanan yang diadakan di Jerman. Selain itu, bagi
kejuaraan endurance ataupun kejuaraan kuda lasak ini, kehadiran kerabat-kerabat diraja juga turut menarik perhatian kerana di antara kerabat-kerabat yang telah pun mengesahkan penyertaan mereka pada kejohanan kali ini antaranya kerabat-kerabat dari Bahrain umpamanya, dari Emiria Arab Bersatu, antara yang berada dalam senarai negara-negara yang mengambil bahagian untuk kejohanan WEC 2008 pada kali ini. Begitulah antara yang menarik yang kami janjikan kepada anda. Selain daripada upacara pembukaan yang disiarkan secara langsung pada ketika ini, kepada anda yang masih ataupun baru bersama kami, siaran secara langsung dari Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin untuk upacara pembukaan Kuda Lasak Endurance 2008 yang akan disempurnakan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin. Jadi kita berikan tumpuan kerana keberangkatan Sri Paduka Baginda telah pun diumumkan sebentar tadi. InsyaAllah di samping Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak juga akan berada di tempat duduk kenamaan yang akan turut serta memeriahkan kejayaan Terengganu untuk kali pertamanya dalam sejarah penganjuran di negara Asia untuk kejohanan Endurance Lasak 2008 ini. Jadi kehadiran Timbalan Perdana Menteri juga akan menyemarakkan lagi semangat para pengikut negara yang akan membawa cabaran kali ini, kerana sebagai pengerusi jawatan kuasa pembangunan sukan negara, setidak-tidaknya kejayaan penganjuran ini akan lebih membuka mata banyak pihak sebenarnya untuk meletakkan kuda ataupun equestrian sebenarnya berada dalam senarai kejohanan ataupun sukan yang perlu diberikan perhatian. Jadi kita masih lagi menunggu keberangkatan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi elok rasanya kita terus saja bersama dengan rakan setugas iaitu Syauqi Kaha dan juga Rasdi Jumaat untuk memberi gambaran selanjutnya upacara pembukaan pada malam ini. Jadi terus saja bersama dengan Syauqi dan juga Rasdi. Silakan. Terima kasih Hafizal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami mengucapkan selamat malam dari Pantai Timur. Kita berada di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin ketika ini untuk menyaksikan upacara pembukaan rasmi kejohanan Kuda Lasak Dunia 2008 edisi yang ke-12. Sebentar lagi keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiku Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mutafi Billah Shah akan memasuki stadium. Dan bersama saya pada malam ini di pentas ulasan adalah rakan setugas Rasdi Jumaat yang sejak awal lagi telah pun beberapa hari berada di Kuala Terengganu untuk meninjau persiapan negara kita Malaysia melalui Terengganu Darul Iman yang sudah pasti akan mengangkat nama Malaysia sebagai pentas kejohanan Kuda Lasak Dunia, kerana inilah kali pertama di rantau Asia Tenggara khususnya Malaysia telah mendahului negara-negara lain sebagai pentas ataupun gelanggang yang akan menghidangkan satu perlombaan yang menarik pada edisi yang ke-12 ini. Rasdi, bagaimana anda melihat bahang saingan kejohanan Kuda Lasak Dunia edisi yang ke-12 ini? Baik Syauqi, alhamdulillah sebenarnya buat pertama kali kita rakyat Malaysia dapat menyaksikan kejohanan Piala Dunia Kuda Lasak ini yang mana ianya memangnya sukar untuk berada di kawasan luar di Eropah, dan ini merupakan kali ketiga dibuat di luar benua Eropah. Dan untuk persiapan kali ini rata-ratanya pihak pengurusan dan juga pihak para peserta sendiri menyaksikan satu prasarana, satu fasiliti yang cukup menakjubkan, cukup bertaraf dunia, seumpama satu gelanggang yang terdapat di Dubai. Dan apa yang dapat saya perhatikan di peringkat awal ialah kebanyakannya para peserta telah bersedia sebenarnya dari peringkat awal lagi, sebaik saja mereka tiba untuk proses penyesuaian kuda-kuda mereka di menerusi iklim kita, dan hanya menanti masa untuk memulakan 160 km kejohanan Kuda Lasak Dunia 2008. Ya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton yang kami hormati sekalian, kejohanan Kuda Lasak edisi ke-12 diadakan di negara kita, mula dipertandingkan pada tahun 1986
iaitu di Great Britain ataupun United Kingdom. Dan kejuaraan edisi yang kedua bermula pada tahun 1988 di Amerika Syarikat. Kejuaraan edisi yang ketiga dilangsungkan pada tahun 1990 di Great Britain. Perancis menganjurkan edisi yang keempat pada tahun 1992 di Barcelona, Spanyol. Dalam kejuaraan yang sungguh menarik diadakan di Barcelona, Spanyol itu sebenarnya Perancis yang memenangi kejuaraan bagi acara berpasukan, Rasdi. Baik, pada 11 kejohanan lalu, purata peserta yang berjaya menamatkan perlumbaan selama 13 jam 20 minit ialah 33%. Dan untuk pertandingan kali ini, pihak penganjur sebenarnya menjangkakan peningkatan kepada 45% berdasarkan latihan yang telah mereka lalui dalam proses penyusunan kuda-kuda yang akan mengambil bahagian nanti. Ya. Berbalik kepada venue-venue pertandingan edisi yang ke-11 sebelum ini, ingin saya ulangi bahawa kejuaraan pertama berlangsung di Itali pada tahun 1986, kejuaraan kedua di France Royal, Amerika Syarikat, kejuaraan ketiga di Stockholm, Sweden, kejuaraan keempat di Spain, Barcelona, dan kejuaraan yang kelima di Belanda. Ketibaan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiku Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mutafi Billah Shah akan dapat kita saksikan sebentar lagi, dan bersama Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah bersama para penonton yang semakin memenuhi tempat duduk di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin ini adalah timbalan Perdana Menteri negara kita, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Kejuaraan edisi yang ke-6 menyambung. Lokasi pertandingan diadakan di Amerika Syarikat, diikuti UAE, France, Spain, Dubai dan Aachen, Jerman. Lagu kebangsaan negaraku. Ladies and gentlemen, kindly take a seat. Baiklah, bagi upacara pancaragam dari Pusat Kor Amor Diraja di Negeri Sembilan dibimbing oleh Lieutenant Dom atau Director of Music Zaiful Azman bin Zainul Abidin dengan 65 anggota keseluruhan. Ladies and gentlemen, the national anthem was played. Selepas ini, Rasli, para penonton akan disajikan kepada tarian selamat datang, sembahan tarian selamat datang yang akan diperagakan kepada para penonton, dan sudah pasti saya kira ia akan menarik perhatian para peserta dari luar negara kerana tahun ini merupakan tahun melawat Malaysia 2008, tahun melawat Terengganu 2008, dan kebelakangan ini kita mendapat maklumat bahawa kunjungan para pelancong luar negara khususnya semakin meningkat ke Pantai Timur. Satu perkembangan yang menarik, penganjuran kejohanan seperti ini, Rasli, ya, sememangnya mampu mengangkat, mengharumkan nama negara kita di luar negara.
Kerana Malaysia sebenarnya sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai etnik, kebudayaan, dan kita juga begitu memberi perhatian dan maju dalam pembangunan sukan yang pelbagai acara. Konsep sukan eko-pelancongan kini dikembangkan dengan sport tourism atau sukan pelancongan, dan inilah sebenarnya impak yang kita dapat dari segi ekonomi, bagaimana ia menjana khususnya kepada para peniaga yang berada di kawasan pertandingan, khususnya di Kuala Terengganu dan lokasi utama kejohanan di Lembah Bidung di Setiu. Kerabat bergelar di Raja. Yang berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Terengganu. Semakin ramai nampaknya Rasli kunjungan para penonton di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Jabatan Sultan Mahmud menghala ke Gong Badak dilaporkan penuh ataupun jam di luar sana. Jadi sudah pasti pelbagai acara menarik yang disediakan oleh pihak penganjur telah berjaya menjadikan kunjungan para penonton ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada malam ini begitu hebat sekali boleh kita katakan. Berbalik tentang kuda, kejohanan kuda lasak ini, Rasdi ya, mereka akan berlumba pada esok, akan berlangsung acara akhir untuk memeriksa gelanggang laluan kuda-kuda yang akan mengambil bahagian dan persiapan akhir yang boleh kita katakan akan berlaku. Namun perlumbaan sebenar akan berlangsung pada 7 hari bulan nanti, iaitu pelepasan para peserta akan berlaku pada jam 5 petang, silap saya. Dan apa yang menarik sepanjang latihan penyesuaian itu, mereka para peserta dibagikan kepada beberapa benua, dan sepanjang latihan mereka tidak akan bertemu dengan pasukan-pasukan dari negara lain. Itulah yang menarik kerana ini adalah salah satu format pertandingan yang begitu yang telah diterapkan oleh FEI ataupun Persatuan Eksekutif Antarabangsa bagi memastikan keadilan bagi setiap para peserta. Mereka boleh menumpukan suatu latihan terhadap lokasi ataupun trek yang telah disediakan yang cukup mencabar sebenarnya. Dan berbalik kepada penganjuran kejohanan kuda lasak dunia edisi yang ke-12 Piala Dunia ini, sebenarnya Rasdi ya, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sendiri yang bekerja keras untuk membawa kejohanan kuda ini ke negara kita, dan alhamdulillah ianya menjadi kenyataan. Dan seperti yang kita ketahui, dunia kini memberikan tumpuan kepada kejohanan kuda lasak dunia di negara kita, kerana difahamkan bahawa siaran secara langsung juga turut dibawa ke beberapa buah negara di dunia. Baiklah, saya ingin imbas kembali sebenarnya Tuanku Mizan Zainal Abidin sendiri sebenarnya telah ke Perancis untuk membina kejohanan dunia pada tahun 2005, dan pada tahun 2006 setelah kita berjaya mendapat bidaan tersebut, dan bermulalah sebenarnya proses persiapan hingga ke hari ini. Baiklah Rasli, kita tumpukan kepada persembahan pertama pada upacara pembukaan rasmi kejohanan kuda lasak dunia 2008 yang kami bawakan secara langsung dari Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di RTM 1. Bangsa yang berjaya, kita cipta sebuah nama yang masyhur. Naum pimpinan raja, daulat pewarisan, takkan hilang kita bangsa.
Tarian Masyarakat Melayu Malaysia. A special dance from the Malay community of Malaysia. Tarian Kuda Kepai, the dance of the warriors on horseback.